Hi everyone, so hari ni kita akan continue lagi soalan nombor 20, 21, 22, 23. Okay, so sepatutnya saya nak guna YouTube tetapi dia melambat kat saya. Jadi saya screen record je lah dekat sini Nanti saya upload. Okay, so for this question, number 20, a continuous random variable y has a probability density function f of y equals to c times 3 minus y squared when y between 0 and 2 and 0 for otherwise. So, dia suruh showkan c tu sama dengan 3 per 10 dan expectation y sama dengan 3 per 5. Okay, so dia suruh macam mana nak showkan c tu adalah 3 per 10. So, kita tahu total probability. So, negatif. Dah biasa sangat. Kita guna... Tak ada warna lain ke? Warna ni. Ya, gitu. Okay, so... Kita tahu integrate from minus infinity to positive infinity f of x sama juga dengan 1. Maksudnya total probability sama dengan 1. Jadi kita tengok paling rendah dekat sini nilai dia kosong. So integrate kosong hingga ke 2. Paling tinggi kat sini ke 2 So function dia c times 3 minus y squared. Mesti sama dengan 1. Okay, so c tu constant je. So saya boleh keluar. Boleh bawa keluar dan saya integrate 3 jadi 3y tolak y cube over 3. Di antara 0 hingga 2 sama dengan 1. Okay, then saya substitutekan limit tu. So, C 3 darab 2 tolak 2 cube per 3 minus 0 sama dengan C. Okay, then daripada sini saya hanya 2 darab 3 dapat 6. So, jadi C darab 6 tolak 8 per 3 sama dengan C. Apa hal pula sama dengan C ni? Sama dengan 1. Sini sama dengan 1. Okay, so 6 tolak 8 per 3. Saya dapat nilai dia 10 per 3. So, 10 per 3 C sama dengan 1. So, C sama dengan 3 per 10. Oh, shown. Okay, kemudian dia suruh showkan expectation Y sama dengan 3 per 5. So, nak showkan expectation adalah negative infinity to positive infinity. Y fx. Fx pula dah. Y dy lah. Y fy dy. Okay. So, saya tahu fy saya adalah C tu masukkanlah 3 per 10 kan. Jadi, sebenarnya saya nak integrate daripada 0 hingga ke 2 Y 3 per 10 3 tolak Y squared. Okay, dy. Okay, jadi 3 per 10 tu boleh buat keluar. So, dia jadi 3 per 10. Integrate 0 hingga 2. So, Y kat sini boleh multiplykan dia. So, jadi 3Y tolak Y cube. Okay, jadi saya integratekan 3Y ni. Saya akan dapat 3Y squared over 2 minus Y power 4 over 4. Antara 0 hingga 2. Dan saya akan dapat 3 per 10. Gantikan nilai tu. Tu 3 per 2. 2 squared tolak 2 kuasa 4 per 4 tolak 0. Okey, saya guna kalkulator sahaja. So, saya dapat 3Y tolak Y cube. So, di antara 0 hingga 2. Okey. So, darab dengan 3 per 10. So, saya dapat 3 per 5. So, shown lah expectation dia sama dengan 3 per 5. Okey, kemudian dia suruh cari probability of Y greater than expectation Y. So, untuk A tu dia suruh cari... Okey. So, untuk A tu dia suruh cari probability of Y greater than expectation Y iaitu 3 per 5. So, means that saya nak kena integrate daripada 3 per 5 sampai ke limit dia 2 sahaja. Okay, 3 per 10, 3 tolak Y squared dy. Okay, so saya nak integrate ni. Jadi, 3 per 10 tu constant kan? So, saya boleh buat keluar. So, saya sebenarnya integrate 3 tolak Y squared which is dapat 3Y tolak Y cube over 3. Limit dia 3 per 5 hingga 2. Okay. Dan gantikan limit tu bawa masuk. So, jadi 3 per 10. 3 darab 2 tolak 2 cube per 3 tolak
3 darab 3/5 tolak 3/5 cube per 3. Okay, kejap. Cantik pula. Okay, so kat sini saya guna je kalkulator. Okay, so saya akan dapat nilai dia. Saya guna kalkulator 3/10 darab integrate 3 tolak x squared, di mana 3/5 hinggalah ke 2. Okay, so saya akan dapat nilai dia adalah 301/625. Ataupun nilai dia adalah 0.4816. Okay, kemudian dia suruh determine the mode of the distribution. Okay, so kita akan lukis graf dia. So untuk B ni nak cari mode kan. So saya buat kat sebelah lah. Okay, so B ni nak cari mode. So saya akan lukis graf ni dulu. So di mana ni adalah f of x dan ini adalah x. Okay, so f of x kita adalah 3/10. Saya tulis sini lah. Dia adalah 3/10. 3/10 3 tolak y squared. F of x, f of y lah makcik. F of y. So sini f of y. Sini y. 3/10 3 tolak y squared. Kemudian 0 for otherwise. 3/10 3 tolak y squared, y between 0 and 2. Okay, so saya nak lukis specify function ni. I will always remember cari endpoint dia. Okay, so substitutekan F0 saya dapat 9/10. Kemudian F2 saya dapat 3 tolak 4 negatif 1. Negatif 3/10. Betul tak? Gantikan 3/10 darab 3 tolak y squared. 0 dapat 9/10. 2 dapat negatif 3/10. Okey, jadi okey. So bila y sama dengan 0, sinilah kosongnya. So 0 sini. So bila y sama dengan 0, f of y sama dengan 9/10. So saya letak sinilah 9/10. So dia open. So sini. Okay, kemudian bila dia 2, okay, nilai dia negatif 3/10. So sini open juga. Okay, sekarang mereka adalah negatif. So dia curve kan. So dia mungkin macam ni ataupun mungkin macam ni. Okay, so either one atau two lah. Okay, dan awak nak tengok macam mana I nak pilih satu atau dua. Awak tengoklah kalau sini negatif y squared, negatif masam kan. So dia tak mungkin lah satu ni senyum. Dua ni masam. So kita ambil yang dua. Okay, jadi kita akan ambil yang atas itu. Okay, jadi saya connectkan mereka ni. Sorry. Tu senyum lah makcik. Macam ni lah. Okay. Kemudian 0 for otherwise. Okay, so this one zeros. Otherwise, so this one close for otherwise. Okay. So sekarang mod dia kalau awak tengok sini siapa yang paling tinggi, obviously lah 9/10. So kita boleh say dekat sini mod is at x equals to 0. Okay, sebab dia nak cari mod kan. Okay, so now okay. Sekejap saya check balik jawapan dia.
Okay, so jawapan dia sama dengan for ni question nombor 20. So 20 mod dia pada y equal to 0. Saya ni tak habis x. So ni y equals to 0. Okay. Alright, so settle. C. Showkan median tu adalah m cube minus 9m tambah 5. Okay, so untuk median kita tahu. Okay, median kan saya tulis kat sini So median f of m sama juga dengan probability of x less than or equal m sama dengan 0.5. So saya tahu median saya adalah di mana cumulative dia mesti sama dengan 0.5. Okay, tapi sebab sini tak ada bagi cumulative, jadi saya kena guna inilah probability of x less than or equal m ni. Jadi saya kena integrate. So saya kena integrate daripada negative infinity up to m. Okay, so now dia mesti total ni 0.5. Okay, so saya kena cari probability of x less than or equal m. Kalau dia bagi cumulative kita guna, tapi sebab soalan ni tak ada cakap pasal cumulative, jadi kita terpaksa integrate lah. Okay, kemudian saya akan integrate daripada negative infinity ke m. So saya tengok nilai yang paling kecil dekat sini adalah kosong. So sebenarnya saya integrate kosong hingga ke m. Function saya satu saja, iaitu 3/10, 3 tolak y squared. Okay, dan this one must be equals to 0.5. Okay, so saya pun integrate je macam biasa. So 3/10 tu buat keluar sebab dia constant saja. So saya dapat 3y tolak y cube over 3 daripada kosong hingga ke m. Dan this one must be equals to 0.5. Okay, then saya dapat 3/10. Gantikan limit m tu, so jadi 3m tolak m cube over 3 minus 0. This is equal to 0.5. Okay, then saya simplify ini, saya akan dapat 3m tolak m cube over 3 sama dengan 0.5 darab dengan 3/10. 3/10. So saya dapat jawapan dia 3/20. Okay, dia suruh showkan apa? Check balik. Showkan m cube tolak 9m tambah 5. So everything ni saya kena darabkan semuanya dengan positive and negative 1/3. Negative 3. Kan? Everything semua ni saya kena darabkan negative 3. So that dia akan jadi sini negative 9m tambah m cube sama dengan negative 3/20 darab 3. 9/20. Dia nak m cube tolak 9m tambah 5 m cube tolak 9m tambah 5. Apa yang saya salah 0.5 darab 10/3. Patutlah salah. Ni 5/3 sebenarnya. Sini 5/3. So this one 5/3 darab dengan negative 3. So saya akan dapat negative 5. So saya buat keluar sini jadi m cube tolak 9m tambah 5 equals to 0 shown. Okay, so sebab kalau dia bagi cumulative, kita boleh guna cumulative. Tapi sebab sekarang ni tak bagi cumulative dan kita tahu f of m sama juga dengan probability of x less than or equal m. Jadi saya integrate daripada negative infinity up to m. Okay, so negative infinity tu adalah nombor yang paling kecil lah dalam kita punya function ni, which is nilai yang paling kecil adalah kosong. Okay. Awak ada tak record ke? Oh, dia record. Dia record awak, dia record. Jangan marah. Tap here to stop recording. Okay. Nombor 21. Okay, nombor 21. The continuous random variable x has the cumulative distribution function as follows. Okay. Kemudian where a is constant. So, showkan a tu sama dengan 4. Okay, so untuk soalan macam ni, bila dia bagi cumulative, awak always remember nilai dekat sini mesti sama dengan nilai dekat sini. Maksudnya f of 0, katalah sini 0 kan. Maksudnya f of 0 walaupun function dia macam ni, kalau saya substitute pun mesti sama dengan 0. So nilai dekat sini bila x sama dengan 1, bila saya substitute dekat sini, dia mesti sama dengan nilai dekat sini. Okay, dia mesti sama. Itu adalah properties of cumulative. Jadi, macam mana saya nak buat dia? Saya nak showkan A tu sama dengan 4. So, macam mana nak showkan A sama dengan 4? Saya guna je lah f of 0 sama dengan f of 0 tu. Maksudnya, f of 0 yang lower limit ni kosongkan nilai dia. So, f of 0 yang upper limit ni adalah A square root kosong cube tolak 3 square kosong square. Macam tu.
Okey. Tapi kan kalau saya substitutekan kosong masuk dalam ni, dia tak membantu saya sebab saya dapat kosong. Jadi saya tak boleh guna this one. Okey, dia tak membantu sebab saya nak showkan kan. Jadi saya kena guna F1 lah. So F of 1 yang lower limit mesti sama dengan F of 1 yang upper limit. So upper limit nilai dia 1. So sini 1. Yang lower limit ni adalah A square root of 1 cube tolak 3 1 squared. Mesti sama dengan 1. Okay. So A tolak 3 sama dengan 1. So A sama dengan 4 shown. Mudah sangat. Okay, kemudian jangan awak. Okay, kemudian calculate the mean and variance of X. Awak beli ni apa? Ni bukan. Nak buat untuk petang ni. Apa tu nama dia? Lychee. Beli lychee dalam tin? Ada. Dah ada? Okay, kemudian untuk calculate the mean and variance of X. So, A cari mean. Mean adalah expectation of X, di mana dia adalah integrate daripada negative infinity up to positive infinity X fx. However, soalan ni tak ada bagi fx. Jadi, tak suruh cari pun. Tapi kita nak guna. So, terpaksalah kita cari. Okay, so sebab bila dia tak suruh cari, saya tahulah f of x kalau saya nak... tak apa. Maksudnya, saya kena carikan dulu kan f of x tu dulu kan. Jadi, apa yang saya buat table ni dulu. Okay, saya ada 0 hingga 1. Okay, di mana kalau x sini untuk x less than 0, sini untuk x between 0 and 1, dan sini untuk x greater than 1. Okay, di mana cumulative function dia pada ketika ini adalah ni f of x ni sama juga dengan 0. Sini pula f of x dia sama juga dengan A 4 square root x cube tolak 3x squared. Di mana sini pula f of x dia sama dengan 1. Okay, then saya nak cari, awak always remember, cumulative nak pergi ke f kecil, saya kena guna differentiate. Okay, f kecil nak pergi ke cumulative, saya kena integrate. Okay, jadi saya nak differentiate dia. So, f kecil sama dengan cumulative function, differentiate cumulative function. Okay. So, dia akan jadi differentiate kosong, which is sama dengan kosong. Kemudian, untuk yang limit yang kedua ni, interval yang kedua ni, so differentiate cumulative. Okay, so saya dapat differentiate 4 square root of x cube tolak 3x squared. Okay, so dia akan jadi sini. Ni 1/2 kan. So, dia sebenarnya adalah x 3/2. So, 3/2 darab 4. So, 3/2 darab 4. So, dia dapat 6. So, sebenarnya dia adalah 6x 3/2 tolak 1. 1/2. Okay, tolak 6x. Okay. So, kemudian untuk yang greater than 1 ni, so f of x adalah differentiate 1. Differentiate cumulative saya iaitu 1. So, saya dapat kosong. Okay, jadi f of x saya sebenarnya adalah equals to 6x 1/2 tolak 6x bila x between 0 and 1 dan zeros for otherwise. Okay, now macam mana saya nak cari expectation tu? Saya gantikan sahaja masuk. So, integrate daripada 0 hingga ke 1 x. Function saya adalah 6x 1/2 tolak 6x. Okay. So, 6 tu dua-dua ada kan? So, saya factorkan keluar. So, dia jadi 6. So, integrate 0 hingga 1. Dan x ni saya multiplykan dia. So, x power 1 darab dengan x power 1/2. So, 1 tambah 1/2. So, nilai dia 3/2. Okay, tolak x squared. Okay, dan saya integrate macam biasa. So, saya akan jadi 6 darab x 3/2 tambah 1. 5/2 bahagi 5/2 tolak x cube over 3. Daripada 0 hingga 1.
Gantikan limit. So 1/52 tolak 1/3 tolak kosong. So ni 2/5 lah kan. So 2/5 tolak dengan 1/3. Saya dapat 1/15 darab dengan 6. So jawapan dia adalah 2/5. Okay, so expectation X kat sini saya dapat 2/5. Okay, dah settle dah min. Betul ke tidak? Check jawapan dia. Okay, betul 2/5. Kemudian cari variance pula. So nak cari variance saya kena tahu expectation X squared saya. So saya cari kat sebelah ni lah. So variance adalah expectation of X squared tolak expectation of X all squared. So now saya nak expectation of X squared. Saya tak cari lagi. So saya kena cari. So integrate daripada 0 hingga ke 1 X squared. So function saya adalah 6x 1/2 tolak 6x. Okay, so 6 tu kan dua-dua ada. So dia boleh keluarkan faktor. Dia keluar. So kemudian x squared ni yang saya expandkan dia. So x squared darab dengan x kuasa 1/2. So 2 tambah 1/2. So jadi x kuasa 5/2. Okay, kemudian x squared darab dengan x. So jadi x cube. Dan baru saya integrate macam biasa. So x 5/2 tambah 1. Saya dapat 7/2 bahagi 7/2. Tolak x kuasa 4 bahagi 4 di antara 0 hingga 1. Kemudian gantikan limit itu. So saya dapat, ni sebenarnya 2/7 So ni 1/7/2 tolak 1/4 tolak 0. So dia akan jadi 2/7 tolak 1/4 darab 6. So 3/14. Okay. So expectation X squared 3/14. Expectation X 2/5. So jadi variance saya akan jadi 3/14 tolak 2/5 squared. So tolak 2/5 squared. So saya dapat 19/350. Okay, so itu variance dengan expectation. Kemudian B, dia suruh cari probability of X minus expectation X less than 1/10. Okay, saya suruh cari probability of X minus expectation X. So saya tulis sini lah. So B, dia suruh cari probability of X minus expectation of X less than probability of X minus expectation X less than 1/10. Ini yang dia suruh cari. Okay, so nak cari yang ini, saya tahu expectation X saya tadi nilai dia adalah 2/5. Kan? So gantikan 2/5 less than 1/10. Okay, so sebenarnya saya nak cari probability of X less than 1/10 tu negatif 2/5 ni bawa pergi sebelah. So dia jadi 1/10 plus 2/5. So sebenarnya nilai dia adalah 1/2. So sebenarnya saya nak cari probability of X less than 1/2. Okay. So X less than, bukankah ini adalah F of X? Bukan. Minta maaf. Salah. Okay. So sebenarnya saya probability of X less than 1/2. Sebenarnya saya nak cari F of 1/2. Kan kita tahu probability of X less than or equal to X, dia adalah sama dengan F of X. Jadi kalau saya ada probability of X less than 1/2, maksudnya saya nak F of 1/2 lah. Okay. So F 1/2, awak tengok yang dia bagi cumulative kan. Jadi saya gantikanlah 1/2 ni memang duduk dekat dalam function ni sahaja. So saya gantikan. So dia jadi 4 square root of 1/2 cube. 4 square root of 1/2 cube tolak 3 1/2 square. Okay. So dia akan jadi, so ni 4 square root X cube. Betul ke ni? 4 square root of X cube tolak 3X square. 3X square.
Calculate. So nilai dia saya nak 1/2. Saya dapat nilai dia adalah 0.6642. Cek dalam tu. Cek jawapan. Oh ya, 0.664. Okey, betul lah. Bagi 3 significant figures. Okey. So settle untuk B. Kemudian C. Find if Y sama dengan 4X tolak 3, find expectation Y dan juga variance Y. Okay, so untuk C tu, kalaulah Y tu adalah 4X minus 3. Okay, so Y tu adalah 4X minus 3. So saya tulis sini. C adalah Y tu adalah 4X minus 3. Awak refer je lah awak punya nota. Awak punya tutorial. So Y adalah 4X minus 3. So dia nak cari expectation of Y. Sebenarnya saya nak cari expectation 4X minus 3. Gantikan sahaja. Okay. Kemudian dia nak variance Y tau. Itu bukan variance X tu. Dia nak variance Y. Betul lah. Ni variance Y. Silap tu. Okay. So expectation Y adalah expectation 4X minus 3. So saya dapat. Ni menggunakan formula expectation. Di mana dia boleh asingkan menjadi expectation 4X tambah expectation negative 3. So, bila constant dengan X, constant tu boleh bawa keluar. So, dia jadi 4 expectation of X. Okay, constant, expectation constant akan dapat balik constant tu. So, minus 3. Macam tu. So, 4 expectation of X kita dah dapat tadi nilai dia 2/5. So, gantikan 2/5 tolak 3. So, dia jadi 4 darab 2/5 tolak 3. Saya dapat negatif 7/5. It doesn't matter expectation tu dapat negatif kerana dia bukan variance. Variance dia always positive. Expectation tak apa. Okay, kemudian untuk variance Y. So, dia nak variance Y. So, kita tahu variance 4X tolak 3. So, ini pun guna properties of variance. Di mana variance 4X tambah variance negatif 3. So, variance constant is always 0. So, ini kita tahulah kosong. Sekarang ni, kalau constant tu dengan X, constant tu bila bawa keluar, dia akan jadi squared. So, dia jadi 4 squared variance X. So, dia jadi 16 variance X sebenarnya. Okay, so, variance of X, nilai dia berapa? Nilai dia adalah 19/350. So, gantikan je lah. So, 16 darab 19/350. So, kita dapat nilai dia adalah 16 darab 19/350. So, dia jadi 152/175. Okay? Betul ke tak? 152/175. Okay, betul. Okay, kemudian seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Oh, dah habis dah kan kat sini. 21 dah habis, 22 pula. Okay, untuk 22. A continuous random variable Y has a probability density function as follows. So, find the cumulative distribution function of X. Okay, so untuk nak cari cumulative dekat sini, saya akan buat real number line dekat sini. Panjang, okay. Kenapa? Sebab dia lagi memudahkan pengiraan. Okay, nak bagi cantik-cantik lah sikit. Okay, so saya akan buat ni dia number line macam ni. Okay. Kemudian saya ada kosong. Saya ada 1. Sini lah. 1. Kemudian saya ada 2. Okay. So, bila X kurang daripada kosong. Awak tengoklah kalau dia close kat sini, sini open lah. Okay, so bila X kurang daripada kosong, so nilai dia, f of X dia adalah 6/5X. So, bila X di antara 0 hingga 1, f of X dia adalah 6/5, 2 tolak X all squared. Okay. Kalau X di antara 1 hingga 2, f of X saya adalah, salah lah. Maafkan saya, mabuk pula. Bukan, bila X kurang daripada 0, nilai dia 0. Otherwise kan, less than 0 maksudnya
Untuk yang otherwise, function dia kosong. So, bila X di antara kosong hingga 1, function dia adalah 6/5X. Bila X di antara 1 hingga 2, function dia adalah 6/5 2 tolak X squared. Bila X lebih daripada 2, X greater than 2. Kalau sini open, sini jadi close. So, X greater than equals to 2, function dia adalah 0. Okey, kemudian saya akan buat dia line macam ni. Okay, supaya dia jadi macam table macam ni. Okey. Kemudian, kita ingat kalau daripada F kecil nak pergi ke F besar, saya akan integrate. So, integrate daripada negative infinity up to X, F of X. Kalau saya F besar nak pergi ke F kecil, kita kena differentiate. Okay, so always remember that. Okay, so sekarang ni saya nak integrate. So, dari mana saya katakanlah let's say X saya duduk kat kawasan ini di mana X kurang daripada kosong. So, cumulative saya kena cumulate daripada negative infinity up to X kat sini. Okay, so di mana function saya ketika ini adalah kosong. So, saya cumulatekan negative infinity up to X kosong lah. So, saya tahu integrate kosong akan bagi tahu kat saya kosong. Okay, jadi saya pun sekarang tak nak ada X saya duduk sini. Saya nak duduk X saya dekat kawasan di antara 0 hingga 1 pula. Okay. So, cumulative function saya sama juga. Saya kena cumulate daripada negative infinity up to X kat sini. Tetapi, function saya dekat sini, dia ada dua. Dia kena split. Kenapa dia kena split? Sebab dia ada dua function yang berbeza. Sebab, untuk function yang less than 0, function yang define adalah kosong. Untuk function 0 hingga 1, function yang define adalah 6/5X. So, kita kena splitkan mereka. Sebab itulah, saya akan jadi negative infinity up to 0 tambah 0 up to X. Function ni 6/5X. Okay. So, kita tahu negative infinity up to 0 ini, negative infinity up to 0 ni, nilai dia adalah F of 0. So, F of 0 tu macam mana nak dapat? Kita dah hanya substitute sahaja kosong tu masuk ke dalam previous yang kita dapat. Previous cumulative. Sebab kat sini kan, cumulative yang function adalah di antara negative infinity up to 0. So, kalau saya nak substitutekan 0, saya substitute je dalam cumulative function yang dekat dalam kawasan X less than 0 ni. So, di mana nilai dia kosong. So, sebab tu situ kosong. So, ini sekarang integrate 6/5X, saya akan dapat 6/5X squared over 2 di antara 0 hingga X. Okay, so sini akan jadi 0 tambah 6/5X squared over 2 minus 0. So, 6/5X over 2 lah. Tak apalah, minus 0. Okay, jadi saya akan dapat nilai dia adalah 6X squared. 3X squared over 5. Saya boleh kecilkan 3X squared over 5. So, ini cumulative function saya pada X between 0 and 1. Okay, now saya nak tengok pula cumulative function saya pada ketika X saya duduk dekat kawasan 1 hingga 2 pula. Okay, so sama juga cumulative function saya kena cumulatekan dia daripada negative infinity up to X. Okay. Okay. So, saya cumulatekan dia. So, daripada sekarang ni saya kena splitkan function saya kerana function yang daripada negative infinity ke 0, function dia kosong. 0 hingga ke 1, function dia 6/5X. So, 1 hingga ke X, function dia 6/5 2 tolak X squared. So, dia ada 3 function dekat situ. Saya kena splitkan mereka. So, dari negative infinity up to 0 tambah 0 up to 1, 6/5. Tak apalah, saya buat fx je. Space, jimat space. Okay, so tambah 1 up to X. Di mana function dia adalah 6/5 2 tolak X squared. Okay, so kita nampak dekat sini, negative infinity up to 1, dia adalah f of 1. So, sebenarnya kat sini adalah f of 1. So, tambah, integrate lah. 1/5, 1 hingga ke X, 6/5 2 tolak X squared ni. So, saya dapat 6/5 2 tolak X cube over 3 times negative 1 di antara 1 hingga X. Ini saya hanya guna integration, basic integrate, power root. Okay. Di mana dalam dia mesti linear baru boleh dapat macam ni.
Okay, so f of 1 ni macam mana nak cari? So, f of 1 ni kita boleh dapat daripada previous cumulative. Kerana cumulative yang kita dapat di antara 0 hingga 1, function dia adalah 3x squared per 5. Jadi, f of 1 saya boleh substitute kat dalam ni lah. Dalam 3x squared per 5 ni. So, saya substitute saja, so dia jadi 3 1 squared per 5. Okay, so ini modified dia. So, ni jadi negatif 3 sebenarnya. So, negatif 3 darab 65. Negatif 3 darab 65. Ini jadi negatif 8. Salah. 6 per 5 darab dengan negatif 1 per 3. Sini negatif 2 per 5. Sini tambah negatif 2 per 5. 2 tolak x cube. Okay. 25. Sini tolak 2 per 5. Okay. So, ni jadi 2 tolak x cube tolak 2 tolak 1 cube. So, gantikan limit tu Okay, so sini akan jadi 3 per 5 tolak 2 per 5, 2 tolak x cube. 2 tolak 1, 1. So, negatif dapat positif. So, positif 2 per 5. Okay, so sini akan jadi negatif 2 per 5, 2 tolak x cube. 3 per 5 tambah 2 per 5 which is plus 1. So, 1 lah. Kan? 5 per 5. 1. Okay. So, cumulative function kat sini dah dapat. So, now saya nak cari pula untuk bila di masa sekarang x saya duduk kat kawasan ni pula. So, pada ketika ini, cumulative function saya adalah daripada negative infinity up to x lah. Macam biasa juga. Okay, dekat sini saya kena splitkan menjadi 4 kerana function saya ada 4 yang berbeza. So, dia jadi negative infinity up to 0 tambah 0 up to 1 tambah 1 up to 2 tambah 2 up to x. Di mana function dia ketika ini adalah kosong. Okay, dan saya nampak negative infinity up to 2 adalah f of 2. So, boleh tahu sini adalah f of 2 sebenarnya. So, ini integrate kosong dapat kosong. So, sebenarnya saya left dengan f of 2 sajalah. So, f of 2 tu macam mana saya nak dapatkan dia? Saya akan tengok pada previous kita punya cumulative. Kerana cumulative previous yang kita cari cumulative di antara 1 hingga 2 function dia. Jadi, f of 2 ni saya boleh substitute dekat dalam this one. So, dia akan jadi 1 minus 2 over 5, 2 minus 2 cube. Okay, so ni cancel dapat kosong, so dia dapat 1. So, mesti final awak dapat 1. Kalau awak tak dapat 1, mesti awak ada salah dekat mana-mana. So, awak kena check. Okay? So, dah settle dekat sini. Ni jalan kerja sahaja. So, kita kena bagi dia dalam bentuk piecewise function. So, my cumulative function is equals to 0 when x less than 0. Kemudian 3 per 5 x squared bila x between 0 and 1. Dan 1 tolak 2 per 5. 2 tolak x cube. Di mana x between 1 and 2. Dan 1 bila x greater than equals to 2. Okay, so ini adalah my cumulative function. Okay, next. Dia suruh cari probability. So, saya nak cari probability when x between 0.5 and 1.5. So, always remember, kalau awak tak tahu cari dia pun, awak guna real number line ni untuk guide awak. So, ni 0.5, ni 1.5. So, saya nak guna cumulative. So, cumulative always px less than or equal. Okay, so ini adalah cumulative. So, jadi, saya tahu bila px less than or equal to 1.5, dia cover. Sebab saya nak kawasan yang saya nak sebenarnya ni 0.5 hingga 1.5. Yang kuning ni. Okay, tapi bila nak guna cumulative, saya kena guna px less than or equal. So, means that saya guna px less than or equal 1.5 dulu. Okay, di mana dia akan cover semua termasuk yang bukan kuning. Okay, jadi saya kena tolak lah. So, saya akan tolak dengan px less than or equal to 0.5. Okay, so saya tolak dengan PS less than or equal to 0.5. Barulah dia akan dapat kuning ni. So, ini adalah F1.5. So, tolak dengan F0.5. Okay, so
gantikanlah. So 1.5 duduk kat kawasan mana? Dekat kawasan yang interval ketiga ni. So saya gantikan. So 1 minus 2 over 5. 2 minus 1.5 cube. Tolak. Untuk 0.5 ni dia duduk kat interval kedua. So 3 per 5 0.5 square. Okay, so guna kalkulator dapat berapa nilai dia? 1 tolak 2 per 5. 2 tolak 1 per 5 cube. 1 tolak 2 per 5. 2 tolak 1.5 cube. Kemudian tolak 3 per 5. 0.5 square. So nilai dia adalah 4 per 5. So kita check betul ke tidak jawapan dia. 4 per 5. Okey. So betul jawapan dia 4 per 5 ataupun 0.8. Okey, kemudian kita jawab pula soalan seterusnya, B2. B2 ni dia suruh calculate probability of x greater than 1.5. So ini pun sama, saya akan guna number line supaya awak nampak apa yang kita tengah buat. So, okay, katakanlah ini line saya untuk guide awak. So saya nak 1.5 dan ke atas. Maksudnya saya nak ini. Okay, so saya tahu total probability adalah 1. So probability of x greater than 1.5 sebenarnya adalah 1 minus. So 1 minus px less than or equal to 1.5. Okay, kenapa? Sebab kalau total probability kan 1. So semua ni. Okay, jadi saya kan nak yang saya lorek ni. Jadi saya kena tolaklah dengan yang kuning ni. Okay, sebab bila saya tolak yang kuning ni baru saya akan dapat yang lorek tu. Okay, yang kuning tu adalah x less than or equal to 1.5. So x less than or equal to 1.5 ni adalah f1.5. So dia jadi sini 1 minus f of 1.5. So 1.5 tu dia duduk kat kawasan yang interval ketiga. Jadi saya gantikan sahaja. So 1 minus 2 over 5. 2 minus 1.5 cube. Okay. So dia jadi 2 over 5. 2 minus 1.5 cube saja. So nilai dia adalah 1 per 20 ataupun 0.05. Okay, 0.05. Okay, so now C. Calculate the median of x correct to 3 decimal places. Okay, untuk cari median ini pula senang sangat. Okay, first adalah awak check dekat cumulative kita. Sebab median ni maksudnya f of m equals to 0.5. So awak kena cari siapakah yang yang x dia tu dapat 0.5 dulu. Okay, 0.5 dan lebih lah. Okay, jadi bila awak check, awak nak check dia, awak tengok apa limit saja. So check, bila satu ni awak substitute masuk dalam, awak dapat berapa. Kedua ni awak substitute dalam, awak dapat berapa. Dan awak tengok manakah yang pertama kali first dapat 0.5. Okay, so saya check So 3 per 5 ni saya darabkan dengan 1 square. Okay, sebab saya substitutekan 1 masuk dalam. So saya dapat nilai dia 0.6. Okay, so means that median saya duduk kat dalam kawasan interval yang kedua. Okay, sebab kalau 2 ni saya substitute masuk dalam function 1 minus 2 over 5 ni, saya dapat nilai dia 1. Which is dia dah jauh dah daripada 0.5. So means that median kita duduk dekat dalam interval yang kedua ni. Jadi, saya pun ganti 3 per 5 m squared sama dengan 0.5. So, m squared sama dengan 0.5 times 5 over 3, di mana nilai dia adalah 5 over 6. So m adalah square root kepada answer, nilai dia adalah 0.913. Okay, tak 3 decimal place kan, so 0.913. Sebenarnya dia ada plus minus, betul tak? Tapi kita ambil, therefore m sama dengan 0.913. Okay, since negatif 0.913 ni tak logik lah, dia tak ada dalam range.
Okay, so habis sudah. Kemudian the last question, number 23. The time for patients to experience complications in a week after heart surgery, S is a continuous random variable with probability density function given as follows. So, showkan A sama dengan 2. So, saya nak showkan A sama dengan 2. So, saya tahu total probability negative infinity up to positive infinity mesti sama dengan 1. So, saya guna yang itu untuk saya showkan A sama dengan 2. Okey, jadi saya pun buat. Nilai paling kecil kosong, nilai paling besar 1. A 1 minus X dx sama dengan 1. Okay, so A tu constant bawa keluar. So, saya integrate 1 dapat X. Integrate X dapat X squared over 2. Di antara 0 hingga 1. Okay, di mana A, so 1, saya substitutekan limit. So, 1 tolak 1 per 2. 1 squared, which is tolak 0. Sama dengan 1. Okay, daripada sini saya dapat 1 tolak 1 per 2 dapat half. So, 1 per 2A sama dengan 1. So, A sama dengan 2. So, show. Kemudian, find the cumulative distribution function of X and estimate its median. Okay, so saya nak cari cumulative dia. So, sama macam tadi juga, saya akan buat line yang panjang macam ni. Dan saya tengok dia interval dia ada 0 dan 1. So, di mana kalau ni untuk X less than 0, sini di antara 0 hingga 1. Close. Dan ni untuk X greater than 1. Okay, pada ketika ini, fx dia kosong sebab otherwise. Antara 0 hingga 1, fx dia adalah 2, 1 minus x. Bila x greater than 1, fx dia otherwise kan, so 0. Okay, so daripada sini, saya boleh tarik ni untuk jadikan sebagai table. Macam tu. Okay, now saya nak cari cumulative. So, always remember, function kecil, f kecil nak pergi ke f besar, saya kena integrate. F besar nak pergi ke F kecil kena differentiate. Okay, so saya nak integrate lah. Okay, jadi F of X sama juga dengan, so sekarang ni X saya kat sini dekat kawasan yang X less than 0. So saya nak negative infinity up to X. F of X saya, di mana F of X saya kat sini adalah 0. So saya integrate 0 sebenarnya. Integrate 0, saya dapat 0. Okay. So, now untuk yang 0 hingga 1 pula. So, let's say saya punya X saya tak nak sini. Saya nak X saya duduk kat antara 0 hingga 1. So, cumulative function saya adalah from negative infinity up to X. Okay, kat sini saya kena splitkan dua function kerana function saya berbeza. So, dia akan jadi negative infinity up to 0 f of X tambah 0 up to X. Function saya 2 darab 1 tolak X dx. Okay. Kemudian, negative infinity to 0 adalah f of 0. Okay. So, ni integrate sahaja. 2 darab 1 tolak x, which is 2x tolak x squared over 2. Okay. Limit dia 0 hingga ke x. Okay. Then, f of 0 saya tahu nilai dia 0. Daripada sebelah kan. Kita substitute kan. Dan yang ini kita substitutekan limit dia. So, dia akan jadi 2 x tolak x squared over 2 tolak 0. So, sebenarnya dia ada jadi 2 x tolak x squared over 2 sahajalah. Okay. Okay, for x greater than 1. So, let's say x saya tak nak kat sini. Saya nak kawasan ini pula x saya. Okay. Jadi, cumulative function saya sama juga negative infinity up to x. Okay. So, dekat sini, saya kena accumulate dua function. Saya kena splitkan dia sebab dia tak sama, function yang tak sama. So, negative infinity up to 0. So, tambah 0 up to 1. Okay. So, tambah, sekejap, buruk pula. So, tambah 1 to x. Function dia kosong. Okay, so negative infinity up to 1, nama dia adalah f of 1. Okay, so 0 integrate 0 dapat 0. So, f of 1 ni macam ni saya nak cari. Saya substitute saja dekat cumulative function yang saya dapat daripada 0 hingga 1 ni. So, saya substitute. So, dia akan jadi
tambah kosong. Tambah kosong which is kosong lah kan. So sebenarnya saya dapat f of 1 je sebenarnya. So ni jadi 1 tolak 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2 darab 2 dapat 1. Okay, mesti final mesti dapat 1. Okay, kalau dah dapat 1 dekat sini, jadi kita ni betul lah. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Dalam piecewise function di mana kosong bila x less than 0. 2 darab x tolak x squared over 2 bila x between 0 and 1. Dan 1 bila x greater than 1. Okay, so this is my cumulative function. Okay, so now dia suruh estimate its median. Okay, dia suruh estimate median. Dan kita tahu median adalah f of m equals to 0.5. Okay, kalau kita check dekat sini, dia tak mungkinlah dekat first interval yang mana x less than 0 kerana pada waktu itu cumulative dia kosong. Dan dia tak mungkin juga x greater than 1 kerana cumulative pada itu adalah 1. So maksudnya nak tak nak dia memang dalam function ini sahaja. So saya gantikan. So dia jadi 2m tolak m squared over 2 sama dengan 0.5. Okay, so m tolak m squared over 2 sama dengan 0.5 divide by 2. 0.5 divide by 2, saya dapat nilai dia 1/4. Okay, so faktorkan ini. So dia jadi m squared over 2 tolak m tambah 1/4 equals to 0. So darabkan semuanya dengan 2. So dia jadi m squared tolak 2m tambah saya darabkan semuanya dengan 4 lah. So dia jadi sini 1/2 darab 4 dapat 2. 2m squared tolak 4m tambah 1 sama dengan 0. Okay, guna kalkulator. Cari equation dia. So ni 2 tolak 4 tambah 1. So saya dapat, ni kena guna formula lah. So dia jadi m sebenarnya ni adalah 4 plus minus square root 16 minus 4 times 2 times 1 over 2 times 2. So sini saya akan dapat nilai m dia adalah 1.707. Dan lagi satu, m sama dengan 0.2929. Okay, 0.293 lah maksudnya. Okay, tapi dekat sini kita kena check lah yang mana satu satisfied, yang mana satu yang ada dekat dalam limit x between 0 and 1. So kita tahu ni rejected. Okay, kerana since m is between 0 and 1. So therefore m is equals to 0.293. Okay. Okay, so dah settle, dah cari median. So now saya nak cari mean dan variance of x. Bosannya soalan ni. Soalan yang sama jawab. Okay, so mean. Mean adalah expectation of x di mana dia adalah negative infinity up to positive infinity x of x. Salah. Okay, so kita tahu f of x kita adalah apa? 2, 1 tolak x kan. So f of x kita adalah 2, 1 tolak x, di mana x between 0 and 1. Okay, kemudian 0 for otherwise. Okay, jadi so saya nak cari expectation of x sama dengan limit paling rendah 0, paling tinggi 1, x. Fx dia adalah 2 darab 1 tolak x. Okay, dekat sini 2 ni constant, saya boleh buat keluar dia. So dia jadi 2. So x ni saya boleh expand dia. So dia jadi x tolak x squared. Okay, 0 hingga ke 1. So now 2. So integrate x dapat x squared over 2 minus x cube over 3. 0 hingga ke 1. Dan gantikan nilai. So 1/2 tolak 1/3 tolak 0. So saya akan dapat 1
1/2 tolak dengan 1/3 darab 2. So, 1/3. Okay, so expectation X saya dapat 1/3. Kemudian soalan seterusnya dia suruh cari variance of X. So, kita tahu nak cari variance, kita akan guna formula expectation of X squared tolak expectation X all squared. Expectation X all squared. Okay, so now, so my variance would be, expectation X squared saya kena cari dulu. So, expectation X squared, so dia jadi integrate from minus infinity to positive infinity X squared f of X. Okay, so f of X kita adalah 2 times 1 minus X dan limit paling rendah adalah 0, paling tinggi adalah 1. So, saya gantikan 0 hingga ke 1, X squared 2 times 1 minus X. Okay, then 2 ni constant, saya boleh buat keluar. So, dia jadi 2. So, integrate X squared ni saya darab dulu. So, dia jadi X squared tolak X cube. 0 hingga ke 1. Dan kita integrate macam biasalah. So, ni akan jadi X cube over 3 minus X kuasa 4/4 antara 0 hingga ke 1. Kemudian kita gantikan nilai. So, dia jadi 1/3 tolak 1/4 tolak 0. So, 2 darab 1/3 tolak 1/4, 1/6. Okay, dah dapat expectation X squared, dah dapat expectation X, cari variance. So, sinilah. Okay, so variance adalah 1/6 tolak 1/3 squared. So, dia akan jadi 1/6 tolak 1/3 squared. So, ni 1/18. Okay, so settle untuk variance. Kemudian soalan seterusnya dia cakap, calculate variance 3 tolak 2x. Paling last sekali, variance 3 tolak 2x. So, variance 3 tolak 2x. So, ini kita guna properties of variance di mana dia akan jadi variance 3 tambah variance negatif 2x. Okay, so variance constant adalah 0. Okay, so ini negatif 2 darab x. So, negatif 2 ni constant, bila kita bawa keluar untuk variance, dia jadi square. So, dia akan jadi negatif 2 square. Macam tu variance x. Okay, so negatif 2 square sama dengan 4 variance x. Okay, so 4 variance of x adalah nilai dia 1/18. So, gantikan 4 darab 1/18. Saya dapat 2/9. Okay, habis sudah kita punya kelas. Okay, kalau tak faham boleh bagi tanya.